BSN Takaful boleh membantu untuk memperkemaskan perancangan harta, prospek ataupun pelanggan anda di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini saya bawakan kepada anda semua seorang MDRT. Dia kena sebut, tahun ni memang tahun MDRT. Kita kena cerita. Beliau telah pun dinobatkan sebagai antara MDRT terawal pada tahun ini ya. Di antara MDRT terawal pada tahun ini, beliau telah dinobatkan sebagai MDRT dan beliau punya core business ya. Core business tetamu jemputan kita pada malam ini hanyalah Warisan Plus. Core business dia tak fokus kepada benda lain. Of course lah, ada lah lagi sikit-sikit, tapi dia punya core business dia memang adalah Warisan Plus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menjemput kita punya tetamu jemputan kita, iaitu Puan Sharifah Shariza. Apa khabar Kak Pah? Khabar baik, Cik Rahman. Alhamdulillah. Sehat ya Kak Pah? Sehat. Sehat. Okey. Dia Puan Sharifah ni lebih mesra dipanggil sebagai Kak Pah ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh keluar kan, kalau datang ke PJ33 ataupun terserempak ke, tegur je Kak Pah kan. Ini dia tetamu jemputan kita pada malam ni. Jadi ramai orang nak tahu juga ni, sebab selalu kalau program-program kita jemput daripada grup ini, grup situ, semua orang tahu, ini daripada grup ni, ini daripada grup itu. Orang dengar nama kan, siapa. Tapi malam ini kita bawa somebody yang siapa ni orang tahu yang MDRT apa semua. Jadi saya nak minta Kak Pah sendirilah kan, kita berikan penghormatan kepada tuan punya diri untuk memperkenalkan diri sendiri. Silakan Kak Pah. Okey, terima kasih Cik Rahman. Nama Sharifah Shariza, biasa panggil Sherry, Pah ataupun Kak Pah lah. Sherry, Sherry, itu nama kampung. Nama KL Pah je. Nama kampung Sherry nama kampung Sherry. So, Kak Pah join Prudential November 2019. Di bawah naungan Infinity Minds. Infinity Minds. Tingkat 6 PJ33. Tingkat 6 PJ33. Ini buat gambar kita lah ya. Orang yang menjerumuskan Kak Pah dalam bidang life insurance business ni, itulah yang sebelah Kak Pah tu, Puan Izzy. Okey. Dia yang menjerumuskan Kak Pah dalam bidang ni selama 6 tahun berturut-turut. Dia pujuk, ajak join. So akhirnya berjaya juga lepas 6 tahun lah. So yang bertiga tu, Juliana sebelah kanan Kak Pah tu, Kak Pah punya leader. Sebelah kiri Kak Pah tu, Kak Pah punya mami lah. Baik. Ini saya punya kakak-kakak ni kan, Miss Waifong kan dengan Juliana Su, kakak saya ni kan. Alright. So far throughout 2020, Kak Pah achieve executive wealth planner, and then Star Club role. Yalah, dalam tahun 2020 tu lah, sebab 2019 dah tak boleh buat apa-apa. Join pun November kan, dah end of the year. So 2020 lah kita pulun. So Kak Pah join November 2019. So bolehlah saya katakan bahawa Kak Pah ni adalah antara ejen yang dilahirkan pada ketika coronavirus mula melanda dunia. Betul. Kak Pah join tu memang dah dengar coronavirus punya isu orang katakan. Januari pun dah orang kata dah havoc sangat. Then comes to February, March, semua duduk dalam rumah. Okey. Baik. So pertamanya saya nak ucapkan tahniah kan. Maknanya dalam tempoh yang singkat, Kak Pah tahun 2020 dapat jadi Greenhorn Star Club Road. Dan disambung pula dia punya momentum itu pada tahun 2021. Sekarang dah jadi Executive Wealth Planner, dan juga dalam masa yang sama dah jadi Executive Wealth Planner tahun 2020 ya.
Ya. Executive Management pada tahun 2020. Kemudian pada tahun ini 2021 dah jadi MDRT dah dalam tempoh tak sampai Tak sampai. cukup 2 tahun kan. Tak sampai 2 tahun. Jadi saya ucapkan syabas dan juga tahniah kepada Kak Pah dan poin sharing kita atas kejayaan beliau. Alright, kita pergi kepada next slide. Next slide please. Alright. Jadi tadi saya tanya kan apa Kak Pah kita ni dia kontrak dengan Prudential pada ketika coronavirus bermula. Maknanya dia adalah antara batch Prudential yang lahir dalam semasa COVID-19 ya. Jadi macam mana tu kan, bila masuk je tu tak terkejut ke masuk tiba-tiba terus kena PKP kan? So macam mana how actually you kan you sebagai ejen baru lah kan, orang kata ejen baru time tu lah baru nak merangkak, nak bertanya, nak itu, nak ini apa semua. Betul. Tiba-tiba kena kurung kan. Dah lah PKP yang tahun lepas tu PKP yang memang full lockdown, yang memang langsung tak boleh keluar kan. So how actually you manage your business pada ketika itu? Ya, silakan apa? Okay, masa normal traditional sales kita jumpa klien kan face to face. So masa Kak Pah join tu memang macam Cik Rahman katalah, baru nak tatih, baru nak bertanya, baru nak start masuk gear, baru nak faham apa tu life insurance business. Tiba-tiba March dah lockdown. So Januari, Februari tu memang kita dah ada momentum, dah start dah buat sales semua kan. Tiba-tiba March semua kena duduk rumah. Memang pening lah kepala juga nak mikir macam mana nak jumpa klien ni kalau tak jumpa berdepan. Macam mana kita nak buat proposal, macam mana kita nak bagi quotation kat klien, nak explain daripada rumah kan. So alhamdulillah sebab kita ada handphone, kita boleh buat call, kita WhatsApp. Masa tu Kak Pah gunakan masa March to Jun tu untuk hebahkan pada klien yang Kak Pah into this business. Especially my natural market lah, my warm market kan, kawan, klien, semua tu. So that dia orang tahu Kak Pah dalam business ni. So at first tu memang tak reti guna tak reti guna Zoom apa semua ni, maklumlah IT, orang kata IT illiterate ni kan. So kena belajar jugalah macam mana nak berzoom apa semua. Alhamdulillah Kak Pah ada team agensi, dia orang bantu, dia orang tolong buat macam mana orang kata yang sepatutnya sedaya upaya kita belajar sama-sama, then kita boleh overcome this matter. Lepas tu actually to be frank, March to June tu memang struggle, memang down. Sebab kita dah biasa face to face kan Cik Rahman, jumpa klien, mana pernah tak jumpa klien boleh close deal. So first half 2020 tu Kak Pah punya achievement cuma 50,000 je TPC. Tapi Kak Pah ada satu cara yang Kak Pah suka untuk boost semangat. Macam ni lah, Kak Pah suka quotes, Kak Pah suka letak quotes dalam FB untuk boostkan semangat kita tu, supaya kita ada motivate diri kita sendiri. Sebab orang tak boleh nak motivate kita sendiri, kita kena tolong diri kita sendiri. So lama-kelamaan semangat tu datang. Masa Jun tu buka sekejap kan, PKP tu dia buka sekejap. So time tu lah Kak Pah lari pergi jumpa klien, especially high net worth client. I present, propose, bagi quotation, explain semua. Alhamdulillah Ogos baru nampak hasil. So siapa kata tak struggle, especially kita ejen baru. Macam Cik Rahman tahu lah, ejen baru nak belajar, baru nak tahu apa benda produk pun tak faham habis lagi kan. Tiba-tiba kena lockdown. Tak keharu. Yalah, betul kan? Baik. Jadi maknanya kalau kita tengok sekali lalu, kalau saya boleh buat kesimpulan sikit daripada apa yang Kak Pah cakap, masa lockdown tu Kak Pah menjala lah, betul? Mengumpan. So bila buka je sempadan walaupun sekejap kan, terus hayun gila-gila punya sampai settle Star Club, sampai dapat jadi executive wealth planner.
So itulah juga pendekatan yang Kak Pah guna pakai pada tahun ini, pulun masa dia tengah buka sampai Kak Pah jadi MDRT. Lock awal-awal. Betul. Betul tak? Betul. Betul sangat Cik Rahman. Betul. Alright. Alhamdulillah. Okey, ni itu kita bagi sikit je lah. Malam ni kita nak kupas banyak benda kepada ideas lah. Betul. Kepada next slide. Soalan yang seterusnya. Alright. Jadi mesti ramai orang nak tahu, kita pun tahu kan, takaful apa, kalau kita sebut pasal warisan kelas, orang kata hibah kan, macam-macam lah quote yang ada dekat dalam social media kan, kenapa hibah penting itulah. Of course, definitely kan, daripada kita pun pada tak bermulanya, macam saya bermula di Prudential tahun 2016. Daripada ketika itu kita menggerakkan konsep hibah ni. Kita buat roadshow, terangkan satu persatu, perkenalkan sehinggalah terhasilnya produk yang bersesuaian dengan konsep hibah, iaitu produk warisan kan. Masa tu warisan, sebelum dia jadi warisan plus, 2018 baru dia jadi warisan plus. Okey, jadi bila kita sentuh estate planning, perancangan harta pusaka ni kan, jadi kat mana Kak Pah yang nampak, Kak Pah nampak benda ni memang sangat-sangat important, yang perlu kita pertajamkan dan perlu kita mantapkan dari segi penceritaan kita dengan kita punya klien. Silakan. Okey. Bila kita dah start kerja, kita start kumpul harta, lepas tu kita akan gandakan harta kita, betul tak? Ya. Lepas tu kita akan protect, lindungi dia daripada kerosakan. Lepas tu of course lah kita kena distribute. Kalau Cik Rahman tengok dekat sini, create, accumulate, protect, distribute. Distribute tu kenapa terkeluar daripada puzzle tu? Sebab selalu orang terlupa pasal distribution. Orang tahu cari tambahkan dan lindungi, tapi orang lupa nak distribute. Sebab orang rasa macam okay lah, it would be distributed accordingly. So maksud perancangan harta pusaka ni adalah memindahkan harta dari satu generasi kepada satu generasi. Itu maksud estate planning. Dan estate planning dia ada 3 rukun. Siapa tahu? Okey. Kita tanya ejen lain. Boleh juga. Kita tanya kepada ada ejen yang tahu. Crowd kita. Kak Pah kata estate planning, perancangan harta pusaka ni ada 3 rukun dia. Sila type apa yang anda tahu. Betul atau salah, belakang kira. Belakang kira. Siapa yang tahu? Ada 3 rukun. Tak ada. Tak ada siapa yang menjawab ni. Okey, ada orang tulis. Pandai, bijak. Harta waris dan juga si mati. Nur Dalila. Bila cerita pasal pusaka, harta pusaka, dia mesti ada rukun. Rukun dia mesti ada, 1, si mati. 2, yang mewarisi. Yang 3, harta pusaka itu sendiri. Baik. Itu basic estate planning. Lepas tu baru kita boleh cerita. Next, kenapa estate planning ni? So bila kita bercakap pasal urusan harta pusaka, skop dia luas tau Cik Rahman. So actually kalau nak sembang topik harta pusaka ni, silap hari bulan sampai sahur pun tak habis. So kita cerita basic je dulu kan. So masa kita hidup ni ada 2 punca kuasa yang kita ada untuk pengesahan hak milik kita. 2 je, which is 1, cap jari kita dengan tanda tangan kita. Betul tak? Okey, betul. So kalau ada 2 benda ni, kita buatlah apa pun transaksi, semua laku, semua valid. Tapi the moment kita meninggal, dua-duanya dah tak ada. So harta kita pun dibekukan. So macam mana waris kita nak terima bahagian diorang? Waris kita memang terjamin. Faraid diorang tu terjamin.
Tapi macam mana dia orang nak memiliki tu? Untuk menjamin apa yang diorang ada, yang dah terjamin hak diorang tu untuk dimiliki secara sah. So Cik Rahman, saya anggap ni cara Kak Pah present lah juga sebenarnya kepada klien Kak Pah. ya. Betul. Memang ni cara Kak Pah. So Cik Rahman ni macam klien Kak Pah lah ni. Teruskan. Okay, so dalam Saya harap ejen semua take note Kak Pah punya flow ni dia punya ni Kak Pah tengah buat role play ni sebenarnya tau you all kena faham flow of the story dia macam mana Kak Pah susun satu-satu okay, take note Okay, so dalam urusan pusaka dia ada 5 tertib yang patut dituruti lah. Dia tak boleh lompat salah satu, dia kena ikut 1, 2, 3, 4, 5. So ada ejen tahu ke? Dah bocor rahsia. Tak apa, kita bocorkan rahsia ni. Okey, pentadbiran harta pusaka, dia mesti uruskan dulu urusan jenazah lah, obviously. Dan kita juga kena tahu pusaka yang tinggal tu, apa jenis-jenis pusaka, kenal pasti. And then kita kena selesaikan hutang si mati. Lepas tu pembahagian harta seberjarian hanya untuk suami isteri di Malaysia ni lah terpakai. Lepas tu baru datang hibah, wasiat, sedekah jariah, dan last sekali baru faraid. So faraid ni actually Cik Rahman adalah bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada waris. Ianya adalah metod pengiraan pengagihan sahaja. Jika tak ada dokumen lain lah, macam wasiat, dokumen harta seberjarian ke, sebab selain daripada urusan pusaka faraid ni, kita juga ada dokumen lain. Selain hibah kan, kita ada dokumen lain. So benda ni semua jika tak ada, last kali barulah faraid. So hibah ni actually pemberian. Semua orang tahu, macam Cik Rahman cakap lah, pemberian, hadiah yang kita bagi secara sukarela pada siapa saja, sama ada dalam bentuk harta alih ataupun tak alih. So hibah ni actually ada 3 jenis. Yang kita sebut hibah ni ada 3 jenis. Satu, pertama adalah hibah mutlak, yakni yang diberi masa hidup lagi. Kita dah bagi there and then dekat waris kita, rumah dah ada, dah habis bayar. Cik Rahman bagi anak tukar nama, pergi dekat pejabat tanah, sign borang 14A, dah tukar nama anak punya. Cik Rahman tak ada rumah. Okay, so dah bagi awal-awal kan, so kita tak ada rumah lah masa tu. So yang kedua adalah hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni lah hibah takaful, sebab dia ada syarat-syarat dia, lepas meninggal baru waris boleh miliki. Okey, hibah yang ketiga adalah hibah amanah, yakni hibah yang disertakan dengan power of attorney, satu dokumen surat ikatan amanah. So hibah ada 3 jenis. Okey, so kalau ikutkan susunan tu, hibah ni datang sebelum faraid. Jadi dia boleh dilaksanakan dengan sendirinya tanpa perlu menunggu pembahagian faraid itu sendiri. So apa yang patut kita educate klien kita, sebenarnya kita kena educate klien kita keperluan hibah takaful tu. Keperluan tu adalah untuk kata sekadar pampasan untuk waris ni meneruskan kehidupan dan juga mempercepatkan proses urusan pusaka sementara menunggu pembahagian faraid selesai. So jangan kita menidakkan hak faraid tu dengan mengatakan hibah ni adalah yang terbaik untuk klien kita. Kan, bukan orang kata asal mati faraid, asal faraid mati. Betul. Tapi kita jangan, orang kata jangan jadikan faraid tu mangsa lah. Sebab kita nak jual hibah kita nak lakukan hibah kita kata faraid tu tak bagus. Tak. Sebab faraid tu adalah orang kata memang daripada
daripada Tuhan lah, daripada Allah. Memang termaktub dalam Al-Quran. So silap-silap kita salah sebut tu, orang kata boleh menyebabkan kita ni macam jatuh kufur lah. So sebagai ejen takaful, rasanya kita kena tukar mindset kita jangan orang kata menjadikan faraid tu mangsa disebabkan kita nak jual hibah kita. Actually hibah ni menolong untuk mempercepatkan proses pembahagian harta pusaka tu. Mengikut, kalau kata mengikut faraid lah. Itu maksud estate planning. Betul. Alright, betul lah tu. Saya rasa apa yang Kak Pah sebutkan tu adalah something yang kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan terlalu gairah menidak sampai kita secara tidak langsung menidakkan faraid pula kan. Sebab ini adalah hukum ataupun bentuk pembahagian yang telah pun disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran kan. Tinggalnya kita ada pilihan untuk merancang. Dan kalau kita boleh buat pilihan seperti yang Kak Pah kata tadi itu, ada 3 perkara, sama ada hibah mutlak, hibah bersyarat ataupun hibah takaful ataupun hibah amanah. Masa kita boleh buat pilihan itu, why not buatlah pilihan itu. Dan dalam masa yang sama, kalau janganlah pula kita katakan benda ni boleh orang kata supersede faraid lah. Sometimes ada orang menggunakan pendekatan begitu. Jadi kita kena bijak bermain dengan kata-kata supaya janganlah kita pula jatuh seolah-olah kita menidakkan hukum. Kena hati-hati kat situ lah sebab tu kita kena profesional lah pada saya dalam pendekatan ini So okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan boleh tanyalah kita tengok macam mana. Tapi mungkin ini peringkat awal. Jadi Kak Pah, prospek lah macam mana nak sebut, macam mana nak cerita prospek ni kan. So yalah, kita bercerita tentang hakikat sebuah kematian, betul? Dan bila seorang itu meninggal dunia, inilah dia perancangan harta bagaimana yang kita nak buat. Apakah bentuk perancangan harta yang kita nak buat selepas kita meninggal dunia kan? Apakah caranya? Jadi bila kita sebut pasal mim alif ta ya, memang orang akan macam ayo apa ni cerita-cerita pasal mati ni apa semua. Jadi ia berkait rapat dengan bagaimana cara kita membuat prospecting. Jadi mungkin Kak Pah boleh kongsikan cara Kak Pah buat prospecting. Silakan Kak Pah. Okay. Kak Pah punya main target Kak Pah normally existing client lah. Existing client from previous company, and then kawan-kawan, family members, mostly memang natural market. And then Kak Pah target yang non-takaful certificate. Maksudnya dia ada insurance tapi dia tak ada takaful. So kita boleh bagi pendedahan pasal hibah takaful ni lah. Lagi satu, existing hibah klien ni sendirilah, kita boleh buat review dia punya polisi. Baik. Untuk klien ni, untuk kita tengok balik dia punya apa yang dia dah ada, apa yang dia tak ada lagi. Okay. Cukup tak dia punya protection dia tu, sum covered dia tu. So normally Kak Pah akan start dengan rules of thumb for life coverage. Macam kita tahu, untuk sediakan perlindungan pendapatan ni, kita kena ikut orang kata rules of thumb for life coverage. Contoh macam ni, okay, parenthood, orang kata keluarga yang ada anak, keperluan untuk perlindungan pendapatan diorang adalah 10 kali pendapatan. So kalau klien tu pendapatan setahun dia 100,000, so maknanya dia berhak, dia boleh orang kata layak untuk memohon sehingga 10 kali ganda, iaitu 1 juta dia punya sum covered. So contoh lain macam kita tahulah, kita nampak kat sini, kalau katakan single 3 kali ganda. Kalau yang baru kahwin 5 kali ganda daripada jumlah pendapatan diorang tu. So normally Cik Rahman, let's say lah, Kak Pah tanya Cik Rahman Cik Rahman, income Cik Rahman setahun berapa? Sebab kita kena buat fact finding bila kita jumpa klien, betul tak? Baru kita boleh orang kata suit apa yang proposal kita untuk klien tu. Okay.
let's say lah Cik Rahman punya income 100,000 setahun. Baik. So dengan anak 2 orang, so kategori yang parenthood lah untuk Cik Rahman, sesuai untuk Cik Rahman. So 10 kali ganda. So 10 kali ganda bermakna Cik Rahman punya income your eligibility untuk takaful protection ni adalah 1 juta. So you boleh apply up to 1 juta you punya eligibility. Normally if normal punya orang kata ejen biasa akan cakap pasal top up, pasal gap dekat klien. So macam Kak Pah tak guna gap, Kak Pah tak guna top up. Kak Pah akan cakap dekat klien your eligibility is this much. So so let's say dia dah ada existing client. Ingat Kak Pah ada 2 target market, satu new client, satu existing. So kalau yang dah ada takaful, sum covered dia rendah lagi katakan, dia akan suruh kita buat review. Bila kita dah buat review, kita akan tahu dia punya sum covered, let's say 300,000. So macam Cik Rahman dah ada 300,000 sum covered. Mengikut life cycle yang kita tunjuk kat klien dan rules of thumb tu, Cik Rahman layak untuk memohon sehingga 10 kali ganda, which is 1 juta. So Kak Pah akan cakap, Cik Rahman, you punya eligibility is 1 million. So you entitled to apply another 700,000. How would you feel? Instead of Kak Pah kata, Cik Rahman, you punya gap 700,000. Ya. Kalau gap ni dia macam nak sotong pakah. Macam memprovoke saya lah. Kan. So Kak Pah akan saya akan rasa macam dalam hati saya, amboi beria sangat nak menjual ni kan. Kan. So instead of kita kata macam tu, Kak Pah selalu offer dia orang. Macam seolah-olah macam dia orang apply loan lah. Kan. Kalau orang apply loan, dia nak ambil ke? Kalau kata dia punya eligibility 1 juta, dia nak ambil 300,000 ke? Ya. Taklah. Dah tentu dia nak ambil semua. So Kak Pah akan guna cara ayat tu penting actually Cik Rahman bila kita jumpa klien. That's why bila Kak Pah kata okay, your eligibility is 1 million, you dah ada 300,000. So that means you entitlement untuk you ada lagi 700,000. So berapa you nak make use of this? So far bila Kak Pah gunakan pendekatan macam tu macam mana klien Kak Pah respon? Normally klien akan kata, berapa lagi I punya eligibility? Berapa lagi dia kata? Dia macam dia letak kepala kat chopping board lah. So tunggu lagi kan. Kita belasak je lah. Itu cara Kak Pah lah. Sebab Kak Pah tak suka guna gap, Kak Pah tak suka guna top up. Baik. Sebab dia automatically akan buat klien macam top up nak suruh tambah lah ni. So klien automatically dia akan nak sekejap, dia suruh kita hold dulu. Kita nak klien rasa seronok. Oh, you eligible. Because bukan semua orang boleh apply takaful sesuka hati. Sesuka hati amount dia. Betul kan Cik Rahman? So kita kena position ayat kita tu untuk dia orang tahu bahawasanya this is your eligibility. Why not you make use of it? Macam itulah selalunya Kak Pah kan orang kata the way Kak Pah cakap dengan klien. Alright. I think that's a good idea. Harap kawan-kawan dapat ambil belajar sesuatu daripada Kak Pah. Ulang balik skrip tengok kat dalam, nanti tengok dekat dalam FB live lah kan. Kita nak ada banyak ni. Betul banyak. Kak Pah ada macam-macam nak cerita ni malam ni. Rules of thumb tadi tu pada saya is a very good way kan. Macam mana nak tunjuk kan. Kalau bujang berapa kali 3, kali 4, kali 5, kali 10. Yang ni dah kan. Single kali 3, married kali 5, parenthood times 10, emptiness. Emptiness ni apa Kak Pah? Emptiness. Ini married couple tapi tak ada anak. Tak ada anak. Right. Okay. Dah orang kata apa dah maybe dalam 50 birth lah, 50 and ataupun anak-anak dah besar lah rasanya. Anak-anak dah bekerja sendiri. Dah tak ada tanggungan. Dah tak ada tanggungan. Yes, betul. Dah tak ada tanggungan. Okay.
alright, dan juga teman. So this is also something yang agent semua, pejuang-pejuang takaful boleh guna pakai untuk approach, untuk bercerita dengan klien how actually rule of thumb ni boleh membantu anda untuk prepare warisan plus eligibility. Itu dia. Okay, alright, next soalan yang seterusnya. Next slide please. Patut saya mulakan dengan rule of thumb tadi tu, dan barulah kita pergi kepada caranya kan. Jadi bagaimanakah presentasi metodologi yang Kak Pah gunakan berdasarkan market ataupun target market yang sesuai. Jadi kalau kita berbalik kepada rule of thumb tadi tu, kita ada beberapa market, yang single, yang baru kahwin, orang kata yang couple kan, yang newlywed pasangan muda baru berkahwin, ataupun pasangan yang muda lah kan, 30-an, pasangan yang dah 40-an dan maybe 50-an. Jadi mungkin Kak Pah, kita nak belajar dengan Kak Pah, macam mana Kak Pah sesuaikan Kak Pah punya presentation mengikut market yang ada berdasarkan pengalaman Kak Pah. Silakan Kak Pah. Okay, so sememangnya normally kita akan tengok klien based on, orang selalu cakap one size does not fit all. So memang kita kena buat orang kata background, check background, fact finding kat diorang, and then baru kita boleh orang kata propose ataupun suggest apa yang perlu untuk diorang. So first, kita dah diajar kat Prudential ni, memang kita dah diajar untuk guna concept planning. So Kak Pah akan guna live, paling senang live concept presentation from Sanjay. Okay, so to start conversation is not easy kan, especially kalau dengan klien yang kita tak kenal, referral ke ada stranger punya klien kan. So kita boleh start dengan ni. Contoh, kita akan tanya, Cik Rahman, tarikh lahir Cik Rahman berapa tarikh lahir Cik Rahman berapa Ini kena beritahu lah ni. Beritahu lah. Malu ke? Saya 3 Mac. Okay. So, bila klien kata, okay, dia dah boleh bagi tahu tarikh lahir dia, kita saja je tanya, tarikh mati? Woi, yang boleh Kak Pah. Nampak tak? Okay. So, bila kita cakap tarikh lahir, semua orang boleh bagi tahu. Okay. On the spot, tarikh lahir. Bila kita tanya tarikh mati, tak ada siapa boleh bagi tahu. So, betul. Kita kena plan towards tarikh mati kita. So, dalam kehidupan towards kematian, itu adalah kehidupan kita. So, orang kata macam-macam terjadi dalam situ. Ada suka, ada duka. Jadi, kita start conversation macam itulah. Dan kita boleh sembang dengan klien, kita tanya dia anak berapa. Daripada bersembang, kita kena orang kata fact finding kan. Jadi kita start apa cita-cita dia, nak pergi travel mana, anak berapa orang. Itu semua I think ejen takaful kita semua terror lah part-part tu. So tak apa guna yang ini sebab dia simple. Untuk recap balik apa yang Kak Pah cakap, untuk ejen-ejen semua, yang apa Kak Pah gunakan tadi tu, itu adalah live concept presentation daripada Sanjay Tolani. Tapi telah dimelayukan dalam versi bahasa Melayu, orang Malaysia punya. Sanjay Tolani ni dalam bahasa Inggeris lah kan. You know your date of birth. Do you know dia punya tarikh kematian you? Tak. Kak Pah punya cara dah dimelayukan. So boleh guna cara tu. Macam mana cara nak susun? Anda gunakan susunan ayat dan kesesuaian mengikut karakter masing-masing. Alright. Teruskan Kak Pah. Okay. So untuk single, orang bujang ni, single and young, okay, kita tahu untuk layak kita memohon takaful ni bukan suka-suka hati kita je boleh apply dan approve. Tu kita kena state in mind untuk bagi pada klien bahawasanya Apa akan sebut tak benda tu? Takaful ni betul, apa akan sebut bukan suka-suka hati. So dia orang akan tahu, bukan suka-suka hati, maknanya senang je nak apply takaful ni. Tak, apply takaful ni tak senang, sebab dia punya syarat untuk apply takaful sihat. Kalau tak sihat, ada duit banyak pun tak boleh apply.
Ini So apa memang position exclusivity of takaful itu from the beginning, betul? Kan? Jadi klien apa akan macam dia akan rasa macam wah aku ni nak tahu aku ni termasuk dalam golongan yang eksklusif ataupun tidak, betul? Layak ke tidak aku ni memohon takaful? Berarti strong positioning lah. Selalunya kita yang macam menghadap dia, abang sign lah dengan saya. Kan murah je bang kan, RM100 bang bulan-bulan, contohlah kan. Itu Kak Pah punya cara reverse psikologi dia boleh tahan sebab kita tak nak bagi klien rasa macam dia suka-suka hati boleh apply, ataupun kita ni macam cakap lah, Melayu belilah you know. So itu bukan style Kak Pah lah. Dan kita pun shouldn't do that. Sebab dia orang kena tahu, dia orang ada kriteria. Contoh kita nak masuk universiti, dia ada kriteria. Bukan suka-suka hati boleh apply je, dah lulus. Sama juga dengan takaful, ada kriteria. Kriteria orang paling utama sihat. So untuk orang kata single and young ni, tak apa akan cakap dia orang, okey alhamdulillah you sihat. And then since masih muda, so it's a value added lah sebab kita punya premium rendah. Inilah masanya nak patut orang kata take action, ambil mohon takaful tu. Tapi normally single and young ni dia akan cakap, alah bukan mati lagi kot muda lagi. Dia akan cakap macam tu. Ataupun dia akan kata, saya pun terkahwin lagi, tak ada waris. That's how Kak Pah link masuk dalam estate planning. Kenapa walaupun dia orang single and young, dia orang patut sediakan takaful untuk dia orang punya estate planning. Salah satu dia, dia orang selalu cakap macam tu kan. Dia orang ada saya muda lagi. Katalah saya ni budak umur saya 25, katalah contoh. Betul, muda lagi. Saya ni baru nak start kerja Kak, harta pun tak ada kan, kerja pun baru je dapat, apa benda lah Kak nak buat hibah ni kan, bagi duit Kak mak ayah pun belum tentu lagi baru nak start baru nak mengayuh ni Kak. So Kak macam mana Kak bercakap dengan budak muda yang macam ni lah itulah Kak Pah cakap, sebab dia orang masih muda dan dia orang sihat, jadi premium tu rendah. Sebab diorang, kita tak kisah diorang nak ambil kemudian lambat pun tak apa, lagi lambat diorang ambil lagi banyaklah komisen kita. Sebab premium dah tinggi, kok mana pun dia dah ambil, dia ambil lah bila pun. Tapi dia kena ingat satu, makin lama dia melambat-lambatkan orang kata ambil takaful, dia menaik-naikkan kita punya komisen. Kan, it is true kan. So jadi Kak Pah akan cakap, walaupun you muda, walaupun you rasa yalah masih muda kan, tak ada tanggungjawab lain apa semua, tapi kalau you rasa you nak berterima kasih pada parents you, if anything happen to you, you boleh je hibahkan pada parents as a gift. Betul tak? Cara kita berterima kasih pada mak ayah kita. Itu salah satu caranya lah. Sebab normally walaupun dia kata dia muda, waris tak ada lagi, maksudnya dia selalu cakap waris tu anak dia lah, anak isteri dia lah. Actually dia lupa waris dia tu mak ayah dia pun ada. Jadi kita positioning siap-siap anak-anak muda ni, ingatkan bahawa kalau kata apa-apa jadi kat dia, dia boleh hadiahkan pada mak ayah dia. Lepas tu satu lagi, okeylah, muda kan, tak ada waris, bukan tak ada waris, maksudnya tak ada anak isteri lagi. So Kak Pah akan cakap ada 3 benda yang kita, bila kita meninggal, kita akan orang kata dapat bantu kita in the next world. Satu, anak yang soleh. Harta dah bujang, mana nak ada anaknya? Betul tak? So tak adalah sampai doanya. Yang kedua, kita ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita sedekah ada orang kata bagi ilmu kat orang, itulah
hadiah kita sikit, habuan kita dekat di sana. Yang ketiga ni paling best, sedekah jariah. So, sedekah jariah kita boleh tentukan melalui takaful. Kita boleh tahu dah siap-siap kita dah bagi berapa sedekah jariah untuk diri kita. Walaupun kita muda, kita dah educate budak-budak muda ni untuk ingat, sebab mati tak bersyaratkan muda atau tua. Tambah coronavirus punya hal sekarang ni, muda ke, tua ke, kalau dah kata sampai waktu mati juga. Betul. Kan. So macam Kak Pah, memang kalau yang single ni, itulah 2 poin yang Kak Pah akan cakap dengan dia orang. Satu, hadiah untuk mak ayah. Satu lagi, sedekah jariah untuk diri sendiri. Ya. Okay. Alright. So ada sikit Kak Pah share contoh lah, quotation. Ya, silakan. Ini contoh simple punya quotation lah. 350,000 je. Payment 20 tahun, so setahun dalam 4,000 lebih. Gaji 560,000, takkan 4,000 lebih tak boleh nak letak sebelah. Kan? Macam tu lah kat budak ni. Ya. Macam mana Kak Pah cakap ni, macam tu lah Kak Pah cakap dengan klien. Dengar tu kawan-kawan. Dia kena straight to the point. Fokus. Gaji 50,000, 60,000 setahun, takkanlah 4,000 tak boleh letak tepi. Tak boleh letak sebelah. So, yes, betul. Memang betul kan. But this is the truth kan. Sebenarnya macam mana cara nak sampaikan adalah melalui because kita dah sebutkan tentang exclusivity kan. So maknanya cara Kak Pah cerita tadi tu eksklusif, ada syarat, sementara tengah murah, muda, sihat, premium tengah rendah, contribution tengah rendah. Gaji RM60,000 setahun, takkanlah 4,000 tak boleh letak tepi. Tu dia punya flow dia tu, tuan-tuan dan puan-puan. So kena try lah macam mana Kak Pah buat ni, ya. So far Kak Pah buat macam tu apa budak tu kebel-kebel ke? Macam mana Kak Pah? Normally dia ikut je. Ikut je. Sebab kita akan cerita pengalaman kita lah. Kan dulu kita pun tak ada apa orang kata kesedaran menabung melalui takaful, apa kebaikan menabung melalui takaful, benda-benda tu semua kalau tak faham tak. Apa pun yelah, that is also another part lah pengalaman menceritakan kita cerita pada dia orang pengalaman kita. Alright. So tapi Cik Rahman, jangan terkejut. Budak yang juvenile pun Kak Pah suruh mak ayah dia ambil siap-siap. Okey. Macam contoh macam ni. Umur bawah apa yang 11 tahun, 18 tahun pun Kak Pah dah suruh mak ayah dia set up dan siap-siap. Ada contoh ni. Umur 12 tahun. Payment selama 20 tahun. Tahun sampai umur 80, 250,000, 4,000 setahun. Macam ni macam mana pula Kak Pah cakap kat mak bapaknya? Kak Pah cakap kita lead by example kan. Kita nak ajar anak kita menabung. Kita nak ajar anak kita protection berkenaan dengan takaful. Betapa bagusnya takaful ni dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-harian. So melentur buluh tu daripada rebung. So kalau kita tak start ajar educate anak kita, siapa nak ajar anak kita? So Kak Pah punya kekuatan bila Kak Pah buat warisan plus ni, kalau mak ayah dia mesti anak-anak sekali semua. Lagi pun murah sebab masih muda. Masih murah. Ada kat dalam Facebook ni kata 4,000 terus mahal. 4,000 ni setahun bang. Setahun kan, bukan sebulan. Dah kata nak jadi MDRT. Dah kata nak jadi MDRT. Collect yearly terus. Kan. Dia terpaksa. Kita terpaksa sebenarnya. Kita terpaksa memaksa klien. Alright. Okay. So itu untuk yang single and young. So kalau kita tengok middle age married,
Middle age yang marriage ni dalam 25 ke 40 tahun So masa ni kebanyakan kita kebanyakan kita ni umur time ni lah, bukan kita lah, inilah tak apa tak kategori ni. So 25 ke 40 ni dia orang baru start family, baru kahwin, baru ada anak, baru nak beli rumah, baru nak beli kereta, baru nak beli perabot, macam-macam semua baru nak beli lah. So umur range ni kebanyakan dia tengah nak explore the world. Sekarang ni trend apa? Hobi, kayu basikal. Berapa sebiji basikal harga basikal? Yang itu kena tanya Sadiq. Kan? Dia tak ada malam ni. So kalau kita tengok hobi orang sekarang ni gempak-gempak sebenarnya. Kayu basikal pun dah berapa ribu, kan? Yang beli game. Sekarang ni gamer ramai. Yang upgrade kereta, tukar sport rim apa semua, yang beli superbike. Ni semua banyak orang lelaki lah ni. Ni orang lelaki ni kat depan cerita ni. Datang ke orang perempuan pula. Orang perempuan tak ada lain lah. Handbag, designer, brand. Prada, Gucci, semua benda-benda ni lah. Thermomix. Cik Rahman, wife ni minta Thermomix tak? Minta kan. Tapi saya cakap kalau beli kena masak tiap waktu, jadi dia tak jadi kan. So benda ni semua benda ni mahal, betul tak? So kadang-kadang ada orang yang swipe dululah credit card, ataupun to the extent dia orang apply personal loan just for the sake of to fulfill dia orang punya hobi ni, betul tak? So time semua orang tengah pulun, orang kata kumpul harta. Di samping dia orang kumpul harta, apa lagi satu benda dia orang kumpul, Cik Rahman? Hutang. Betul, exactly. Kita mengumpul hutang pada umur range ni, kan? Jadi so kategori orang macam ni lah yang sangat kita orang kata syorkan untuk ambil warisan plus, supaya if anything happen dekat diorang, at least family boleh teruskan kehidupan, dan diorang juga boleh plan untuk orang kata selesaikan hutang diorang dan uruskan urusan pusaka diorang. Yang macam apa cakap tadi, dia ada dokumen-dokumen tertentu kan. So diorang boleh gunakan benda ni untuk orang kata settlekan debt cancellation lah. Debt cancellation untuk diri diorang sendiri, dan income protection untuk keluarga diorang. Tu untuk middle age married. Okay. Mungkin kita nak tengok contoh quotation. Simple quotation lah. Simple quotation. Apa ke lagi? Cik Rahman lah. Saya ke? Dapat baru propose kan semalam kan. So malam ni hantar wifi. Aduh. So Cik Rahman punya entitlement 500,000. Okay. So you should proceed, because your eligibility is 1.5 million, kan? So you already use up to 1 million. You already use, ada lagi 500,000. So setahun 8,000 lebih je Cik Rahman. Gaji 150,000 kot setahun. Ni contoh lah, simple. Kalau you all nak tambah yang lain-lain, illness ke whatsoever, itu terpulang pada ejen punya orang kata apa yang ejen nampak dekat klien tu lah, apa yang dia punya keperluan dia. Ini tak payah tunjuk contoh yang simple lah, straightforward punya warisan plus. Saya perasan dekat Kak Pah punya quotation, Kak Pah memang ada letak contributor memang memang Kak Pah suka letak contributor. Alright. So macam contributor ni Kak Pah akan terangkan lah kepada itu yang menguatkan lagi kenapa dia orang patut ambil takaful. That's the beauty of takaful actually, with this contributor protect. Baik. Okay. Alright.
I think secara keseluruhan saya tengok cara Kak Pah ni memang teruskan Kak Pah, teruskan. Okay. So, last Kak Pah akan cakap part ni. Sebab dia orang masih muda kan. Range 25 ke 40, Kak Pah akan cakap lah. Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dengan keadaan meminta-minta. So, bila kita present kat klien, kita ada kena bagi satu ayat yang menyentak hati diorang. Contoh ayat Kak Pah try guna ayat ni pada saya. Contoh, macam mana cara Kak Pah? Dah tengok cara Kak Pah ya? Tengoklah. Dia orang agent ni Kak Pah, dia nak tengok kan macam mana. Nanti dia orang nak tengok, dia nak tiru macam mana dia nak buat. So kalau Kak Pah pada klien Kak Pah, macam mana cara Kak Pah gunakan? Macam contoh Kak Pah letak hadis riwayat Al-Bukhari. So macam mana Kak Pah guna? So lepas Kak Pah explain lah pasal kelangsungan, if anything happen to you, at least anak-anak ada boleh meneruskan kelangsungan hidup dia orang, and then you pun boleh buat debt cancellation, debt cancellation apa semua. And then Kak Pah akan cakap, Cik Rahman, ada hadis riwayat Al-Bukhari juga kata, tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. So Cik Rahman pilih yang mana? Nak tinggal dengan yang meminta-minta atau tinggalkan dia orang dengan kesenangan? Tu cara Kak Pah tanya. Sila jawab. Kak Pah ni ada baca ni. Tu cara lah, cara masing-masing. Okay, alright. Baik. So, next kita pergi dekat couple yang 40s. And expanded family Ni Kak Pah punya geng lah. Okay, so kata dalam umur macam ni lah, ramai yang dah banyakkannya dah settle down, hutang rumah pun dah kurang, habis tu kereta pun dah boleh bayar banyakkan habis tu anak-anak 40s ramai tak juga Kak Pah. Kalau kita tengok trend sekarang ni 40s ramai juga yang nak menambah komitmen lagi kan. Itulah komitmen dia sebab hobi. Dia tambahkan hobi. Kan kalau nak ikut normal, orang kata basic punya kehidupan kita, apa yang kita perlukan, rumah, kereta, makanan, macam tu. Itu basic tu memang lepas dah sebenarnya kalau by the time umur 40 lebih ke atas ni. Kalau dah start kerja 25, kan 20 tahun, 45 dah kebanyakan dah habis bayar rumah. Kalau katakan dah start beli rumah 25. So kita anggapkan time macam tu memang dah stable kan, orang macam ni. So anak-anak pun dah remaja. Masa tu kita range umur ni akan fikir pasal retirement. Betul. Kan? So macam tak ada benda nak cerita range umur ni. Tak ada apa nak cerita. Sebenarnya Cik Rahman, range umur ni lah yang paling senang kita tackle. Masa ni diorang komitmen dah tak tinggi. Betul, komitmen dah tak tinggi. Jadi masa ni lah kita kena, orang kata, tunjukkan pada diorang kepentingan untuk diorang start buat estate planning. Baik. Sebab financial diorang dah stabil masa tu. So ada setengah tu, kadang ada yang kebanyakan orang bila cerita-cerita pasal takaful, dia ingat sebab kita selalu propose kat klien, okey, sampai umur 80. So you bayar pun sampai umur 80. Jadi dia rasa macam, lamanya nak bayar. Tapi orang range umur macam ni, dia dah, orang kata dah, EPF, akaun pertama pun dah boleh bawa keluar. Dah ada duit lebih sikit. Komitmen sebab komitmen dah kurang. So, cash ada lebih. Orang umur macam ni lah target kita bila kita nak cerita pasal estate planning dan untuk kita propose takaful. Mungkin dia orang nak shorter time. 5 tahun, dia suka 5 tahun je. Sebab dia orang boleh bajet, okey dah 5 tahun, dah boleh habis bayar takaful. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kan? Jadi, bagi Kak Pah, walaupun orang umur macam ni, kita tengok macam, tak ada apa pun nak ni. Komitmen pun dah tak ada. Kan? Anak pun dah besar. Apa nak propose lagi? Retirement lah kot. Satu benda je. Habis warisan plus tak boleh masuk ke? Sebenarnya warisan plus lah nombor 1. Kena bagi dia orang buat persediaan untuk diri dia orang. Contoh, kita tengok apa punya. Tengok dia punya ni. Itu dia. Competition. Ini
Ini memang klien Kak Pah lah. Bagi tahu siap-siap. Dah terbocor hasil kan Encik Mus. Dia punya eligibility 5 juta. So dia start dulu dengan 1 juta. Dia bermula dengan 1 juta. Dia mula dengan 1 juta. Contributor protect apa memang akan berbuang. So 10 tahun. Setahun dia bayar 44,544. So kalau you target nak jadi MDRT, 8 klien macam ni settle. Betul tak? Saya suka cara Kak Pah cakap. Sangat positif kan. Tak ada orang kata macam settle lah, senang macam tu. Kena ada plan lah Cik Rahman. Nak hidup. Terpegun kejap. Ni kat dalam Facebook ada orang cakap time ni lah orang nak renovate rumah. Itu yang Kak Pah kata hobi tu kan. Okay. Di samping tu kita boleh propose kat dia. Time ni tanyalah dia kena fikir estate planning punya cost, transport, siapa nak pergi dari satu tempat ke satu tempat perlu duit juga. Lepas tu penjualan aset pun nak pakai duit, pentadbiran pun nak pakai duit, lawyer pun nak pakai duit, pecah tanah lah, evaluate nilai rumah lah, tukar hak milik, stamp duty, semua ni pakai cash. Kalau dah kita meninggal, macam Kak Pah kata tadi, bila dah meninggal, 2 punca utama kita dah tak ada, which is tanda tangan dengan cap jari. So bila tak ada 2 benda tu, waris pun tak boleh buat apa-apa sebab harta semua beku. Termasuklah accountant. Betul. Kan? Kak Pah, kalau untuk prospek dalam kategori macam ni Kak Pah 50 kan, 50 Kak Pah akan terangkan benda-benda macam ni melibatkan transportation, penjualan aset, lawyer fee, nak evaluate nilai harta. Betul, semua akan duit. Tapi itu dah tak ada 2 benda ni kan. Tak ada dengan tanda tangan tak ada. So tak boleh buat apa dah. Kan. So kalau macam orang umur 50-an, contohlah Kak Pah kalau dia kata saya tak ada bajet lah macam tu apa semua, so Kak Pah akan suggest kan boleh keluar akaun 2 sekarang boleh kan, optional kan, boleh buat withdrawal, bawa lah keluar untuk 5 tahun untuk create exclusivity 5 juta tadi tu 1 tahun betul pandai Cik Rahman, janganlah bocor semua rahsia Kak Pah. Saya agak-agak je sebab saya pun terfikir kan, kalau umur 50 sebab Kak Pah sebut tadi kan EPF ada kan. Jadi orang kalau kata tak ada duit tu sebenarnya tidaklah kan. Ada je. So untuk orang umur macam ni pun kita boleh terangkan pada dia legacy untuk next generation. So Cik Rahman, have you ever wish your parents leave a takaful of worth of 1 million? How would you feel? If we can turn back time, definitely yes. Tak apa-apa nak juga macam tu. Tapi unfortunately parents kita at that point of time, dia orang tak ada pun orang kata idea ataupun ilmu berkenaan takaful macam untuk legacy ni. Jadi Kak Pah nak kata kita salahkan parents kita. We cannot change our parents, right Cik Rahman? Betul. But we can change ourselves to become a good parent or a great parent as we wish to our kids. Agree? Yes, totally agree. So kita tukar benda tu kat klien. Kita akan cakap kat klien macam tu. Sebab normally klien akan cakap pandai-pandai lah anak kita. Pandai-pandai lah diorang. Dia akan cakap pandai-pandai. Anak kita tak pandai. Dia mengharapkan kita tunjuk ajar dia. Jadi kita tunjuk ajar dia macam tu lah. Sebab kita kalau macam Kak Pah tanya Cik Rahman tadi, jika parents boleh tinggal 1 juta, nak tak? Nak, semua orang nak. Kan? Tapi sebab parents kita tak terdedah dengan benda ni semua. So sekarang kita nak macam tu, jadi kita lah kena buat dulu untuk anak-anak kita. Sebab kita nak macam mana mak ayah kita buat kat kita tapi tak kesampaian. Kan? So we cannot change them, but we can change ourselves to be that type of parents yang kita nak.
untuk anak kita. Tu pun point Kak Pah akan bagi kat klien. Normally klien akan terdiam. Tebak stay apa? Itu point Kak Pah. Kak Pah selalu cakap macam tu kat klien. Ni Tahulah. apa yang Kak Pah cerita memang point. Selalu cakap dengan klien. Memang tak terjawab saya Kak Pah kalau berdepan dengan Kak Pah ni kan. Memang dua tangan tadi tu Kak Pah cakap puncak jari dengan tajam tangan tu memang surrender lah. Itu fakta. Kita tak boleh nak ni kan. Kita tak boleh nak orang kata apa ubah. Fakta memang tak boleh ubah. Bila kita bercakap dengan klien pasal fakta, klien memang tak akan boleh cakap tak. Tak betul. Tak, dia tak akan boleh cakap. Jadi bila kita bercakap dengan klien, kita kena cari fakta. Ada soalan kat sini Kak Pah. Kita tambah sikit lah Kak Pah. Saya mesti Kak Pah pernah jumpa. Saya ada pencen puan. Saya kerja kerajaan. Tak perlu saya hibah-hibah apa semua ni. Bila saya pencen nanti tiap bulan pencen masuk kan. Dan ni macam mana kalau Kak Pah pernah jumpa klien macam ni, Kak Pah cakap macam mana? Okey, untuk pensioner, Kak Pah akan tanya, pension tu sekarang adakah full amount macam yang dia dapat sebelum ni? Gaji yang dia dapat? Tak, 3/4. So, bila kita pension, dia umpama macam kita bercuti tau. Bila kita bercuti, kita guna duit lebih atau kita guna duit kurang? Lebih sebenarnya. Lebih. So, masa kita kerja, kita dapat gaji 3,000. Bila kita pencen, gaji 1,500. So, kita pencen, gaji tinggal 1,500. So, kita nak teruskan hidup yang 1,500 tu macam mana? Nak maintain kita punya, orang kata apa? Kan, lifestyle kita. Lagi satu, Kak Pah akan cakap dengan klien. Kalau dia rasa estate planning dia tu boleh, cash dia yang dia ada sekarang ni, boleh menampung estate planning punya kos yang macam Kak Pah cerita tadi, kos itu, kos ini, kan, ataupun hutang dia. Kalau itu semua dah disediakan, okeylah, kita tak boleh nak cakap banyak lah sebab dia dah pension, dia maybe dia dah, orang kata dah nak teruskan hidup dia bersederhana, macam tu. Kalau kita cerita pasal warisan plus lah, tapi sebenarnya kalau kata pasal retirement tu, dia kena sediakan lah sebenarnya. Sebab umur 60 belum tentu lagi mati. Kalau dibuatnya panjang sampai 80, lagi 20 tahun macam mana? Itu kita masuk benda lain lah kan. Kalau pensioner memang kita kena cerita pasal estate planning lebih mengenai kos. Kos yang terpaksa ditanggung. Sebab estate planning bukan free. Bukan sesenang yang kita kata, okey hibah Farid. Dah. Tak. Sebab dia terbagi pada dua. Satu pentadbiran, satu pengagihan. Orang selalu ingat pengagihan je. Sebenarnya pentadbiran tu guna duit. Pengagihan memang tak ada pakai duit. Sebab terima kan. Jadi kita kena educate klien kita berkenaan dengan pentadbiran tu. Mana nak datang duit? Waris nak dapat daripada mana? Bila dah tak ada punca dua benda tu, mana waris nak dapatkan? Untuk urus pusaka kita tau, bukan urus pusaka waris. Urus pusaka kita. Hutang kita. Kalau kita ada hutang, kan? Berapalah sangat nilai pencen tu ya? Kak Pah selalu tanya klien macam tu. Bila dia pencen, dia guna duit banyak atau dia guna duit sikit? Pencen ni umpama macam bercuti. Kan? Harap dapat menjawab persoalan daripada daripada sahabat saya tadi. Saya tak perasan kat Facebook ni laju kan. Jadi mana saya sempat ambil, saya ambil lah kan. Alright. Mungkin apa teruskan soalan seterusnya. Okey. Banyak betul soalan Cik Rahman ni. Bukan senang Kak Pah nak dengar Kak Pah punya sharing ni kan. Saya pun sebenarnya rasa sangat-sangat bertuah, saya rasa dapat interview Kak Pah dan dapat juga belajar dengan Kak Pah sendiri kan. Macam mana cara Kak Pah bercerita. Pada saya Kak Pah ni simple. Tapi simple Kak Pah tu berisi dia tu lain macam. Terkedu saya dibuatnya kan. Okey, jadi hot button Kak Pah. Hot button yang Kak Pah selalu guna pakai kan. Kalau hot button ni tak ada benda lain, kita akan cerita pasal proses mencairkan harta pusaka. Proses pencairan harta pusaka. Pencairan harta pusaka pada klien.
Kita akan tanya balik klien, okey, dia ada rumah, ada kereta, ada motor, ada barang kemas, insurans, buku ASB, tabung haji. Ya. Betul. Kalau tak ada dua benda tu, benda ni jadi kat mana? Ada dekat mana? Beku. Betul tak? So, untuk mencairkan harta pusaka yang dia tinggalkan ni, harta benda yang dia ada dan ditinggalkan ni, dia perlukan apa? Siapa tahu? Kita tanya ejen-ejen kita kat dalam ni juga. Macam mana nak cairkan ni? Asyik kat apa je cakap. Duit. Duit. So, semua kata duit pitis. Kita perlukan surat kuasa, warisan plus. Kita perlukan surat kuasa. Jika tak ada wasiat, kita perlukan surat kuasa. Jika ada wasiat, dipanggil probate. Ya. Itu dapat perlu diminta dimohon daripada mahkamah lah kalau yang probate tu. So normally Kak Pakar tanya klien, bila meninggal, you rasa waris mana nak pergi dulu? Nak tuntut pusaka you ni, waris nak pergi mana dulu? Di bank. Bawa apa? Bawa buka account, bawa sijil kematian, lepas tu beritahulah ni dah meninggal dunia, ayah dah meninggal dunia, jadi kami nak tanya macam mana proses untuk keluarkan duit ayah. Okey, itu normally klien akan cakap macam itulah. Bank kata balik, bawa surat kuasa. Surat kuasa nak ambil kat mana puan? Jadi maknanya waris kita tak tahu juga sebab kita pun tak tahu. Nampak tak? Bukan kita nak nampakkan klien tu tak tahu, tapi memang kebanyakan klien tak tahu. Jadi kita kena bagi tahu dia yang dia tak tahu. Bila dia pun tak tahu, waris dia pun lagi tak tahu. Kan? Kau sendiri pun tak tahu macam mana anak kau tahu. Tambah yang bawah umur ataupun even budak umur 20-25 sekarang pun bukan tahu pun. Benda-benda ni semua dia tak ambil tahu pun, kan? Jadi kita akan bagi tahu dia, okey, kau nak pergi apa, nak buat dulu, nak kat mana nak pergi. Jadi dekat situ nampak tak susah. Kita kena, bila kita nak bagi solusi pada klien, dia mesti ada masalah. Inilah masalah dia, kita kena tunjuk kat klien. Kalau kata harta 500,000, 600,000, dia ada kategori pula. Bukan semua orang kata pukul rata, okey, bila meninggal pergi mahkamah syariah. Ni mahkamah syariah untuk dapatkan CJ faraid je, bukan untuk dapat surat kuasa. Kalau pergi amanah raya, ada kategori amanah raya yang dia layan untuk pusaka yang berapa jumlah dia. Jadi sebagai ejen, kita ambil tahu sikit pun dah cukup. Berapa jumlah pusaka untuk dapatkan surat kuasa daripada pejabat pusaka kecil, berapa jumlah daripada mahkamah tinggi, berapa jumlah daripada amanah raya. 3 je tempat actually Cik Rahman yang kita patut tahu. Pusaka kecil, mahkamah tinggi, amanah raya. 3 je. Cukup dah tahu 3 benda ni. Cukup 3 tahun. Basic pun dah, tak payah nak explain lebih-lebih sebab kita kebanyakan takaful agent bukan estate planner, estate planner kan. Jadi tak tahu the detail. So kita at least surface kita dah tahu basic pun. Rasanya dah cukup membantu klien kita untuk memahami kenapa dia perlu ada warisan plus untuk bantu dia buat estate planning, untuk mempermudahkan dia punya estate planning. Baik. So macam mana tak apa, ada tak huraian dia? Macam pusaka kecil berapa, mahkamah tinggi berapa, berapa? Kalau cash, harta alih kita panggil harta alih lah, cash, 600,000 ke bawah, amanah raya tempat dia. 600,000 ke bawah, amanah raya, cash. Kalau combination, bawah 2 juta, maknanya combination harta alih, harta tak alih, bawah 2 juta, kita pergi dapat pusaka kecil. Dapat pusaka kecil. Melebihi 2 juta, kita kena pergi dapatkan pada mahkamah tinggi. So pergi mahkamah tinggi Cik Rahman, bukan kita boleh pergi lenggang isi borang. Kita akan cakap dengan klien macam tu. Kapan tu? You tak boleh pergi lenggang, pergi isi borang. Tak, you kena lantik peguam. Lantik peguam datang dengan kos.
Ya. Siapa nak keluarkan kos tu? Bila kita dah nampakkan benda-benda ni semua, susah tak Cik Rahman? Ya. Susah kan? Betul. You pun rasa susah. You rasa waris lu sedang ke tak? Lagilah kan. Kita yang Jadi bila kita kapan akan throw that kind of question dekat klien? Kalau you rasa susah, you rasa waris you susah tak? Dia fikir sendiri. Sebab dia pun rasa susah, nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi situ, kan? Jadi dia akan tahu waris dia pun rasa susah dan waris dia pun akan orang kata procrastinate. Orang kata apa? Melewat-lewatkan proses pentadbiran, melengah-lengahkan proses pentadbiran dia. Complicated kan, susah. Sebab kita nak jual solution ni kat klien. Ya, betul. Kita nak jual takaful ni solution lah pada dia punya masalah. Betul. Jadi kita kena tunjuklah masalah tu. Kalau tak ada masalah, tak ada lah orang nakkan solusi. Baik. Ini dia punya ni lah. Kapa pernah tunjuk jugalah macam mana ni contoh. Selalu Kapa tulis je lah. Tapi ni sebab dah Prudential dah bagi, guna je lah. Yelah. Kan. Okey, Kapa akan tunjuk. Okey. Bila you meninggal, dah tak ada dua benda tu kan. Dan kita pun dah explain dekat dia. Kalau dia ada wasiat, dia tak ada wasiat, apa patut dia dapatkan? Surat kuasa dengan probate. Okey. Dan Kak Pak akan cakap, macam Cik Rahman cakap tadi, pergi bank kan, bawa surat mati, bawa apa, semua buku account. Bank kata balik, bak sini surat kuasa, baru nak release duit. Nak dapatkan surat kuasa, kalau kita tengok carta kat sini, kalau kita ada wasiat, paling-paling 1 tahun setengah nak settle. Kalau tak ada wasiat, boleh can go for 5 years. Yes. Untuk pengetahuan Cik Rahman, Kak Pa punya experience sendiri, bila bapa meninggal 4 tahun baru settle. 4 tahun ni. Itu experience sendirilah. So semua akaun yang kita cerita tadi, harta yang dia ada tadi tu, rumah, kereta, barang kemas ke, akaun bank, tabung haji, semua tu perlukan surat kuasa. Satu je benda yang perlukan surat mati, which is takaful. Kalau you lah Cik Rahman, mana yang senang? Yang paling mudah prosesnya lah. So dia dah tahu dah, memang takaful lah. Senang tak? You jawab sendiri, Kak Pa tanya je. Itu cara Kak Pa lah. Kalau boleh kata boleh ikut, alhamdulillah. Kalau berjaya close ke apa kan, cara masing-masing, orang ramai ada cara masing-masing. As long as you boleh fahamkan klien dan kita boleh membantu klien untuk memudahkan urusan pusaka dia melalui takaful kita ni, alhamdulillah sangatlah. So macam Kak Pa cerita tadi, polisi takaful ni dia ada 3 cara untuk kita agihkan papasan. Satu dengan penama, kedua dengan hibah macam kita selalu buat. Yang satu lagi tu absolute assignment lah, yang Kak Pa kata kita guna power of attorney. Power of attorney. So bila kita cerita pasal 3 benda ni, nombor 1, nombor 2 memang klien semua dah tahu dah. Penama dengan hibah tu klien dah tahu dah apa benda. Yang klien tak faham, apa tu absolute assignment. So Kak Pa akan cerita pada klien, okey, yang klien dah pilih dah yang paling mudah kan. Kalau Cik Rahman dah pilih paling mudah, which is takaful lah. So this is the one lah yang kita akan fokus untuk klien kita. So benda dah orang kata mudah, cair. So senang. Bila masa kita hidup, kita peduli pasal kelangsungan hidup keluarga kita. So kita akan pilih hibah direct kepada siapa yang kita nak bagi itulah. Tapi bila kita bercakap pasal hutang, bila kita bercakap pasal hutang, kita tahu bahawa hutang, kalau kita tengok
artikel ni, hutang walaupun tak dituntut pun tetap kena bayar. Betul tak? Hutang ni actually satu beban tau sebenarnya pada kita. Bila kita meninggal tak diuruskan dengan betul, tak ada orang yang tolong bayarkan, then forever lah kita bawa hutang tu. Dan hutang tu juga akan menjadi orang kata penghalang pada kita. Walaupun kita tengok artikel ni, hutang halang masuk syurga untuk orang Islam. Walaupun kita mati syahid, kalau kita ada hutang pun tetap kita kena selesai hutang kita dulu. Dan kalau kita tengok roh kita tergantung, kita nak ke jadi macam tu? Obviously kita tak nak. So bila kita menggunakan instrumen takaful hibah ni, kita sebab apa banyak dengar orang selalu komplain lah, actually orang awam komplain, kenapa ejen takaful selalu cakap takaful hibah ni untuk bayar hutang. Kalau kita tengok IFSA punya akta makna takaful hibah ni is pemberian. Cik Rahman, saya bagi Cik Rahman 1 juta, saya hibahkan kat Cik Rahman 1 juta, nanti Cik Rahman tolong bayarkan hutang saya 1 juta. Tak payah bagi. Pandai pun. Jadi kat situ maksudnya dah berlawanan. Apa yang kita war-warkan pada klien dah tak fit the purpose. Maksudnya tu tak sampai. Nak bagi tapi suruh bayar hutang. Hutang saya punya. Hibah saya nak bagi kat Cik Rahman. So sepatutnya mana boleh saya kata, Cik Rahman saya bagi 1 juta tapi tolong bayar hutang saya 1 juta. Macam Cik Rahman cakap lah, baik tak payah bagi. Betul tak? So kita pun tak ada orang kata jaminan bahawa orang tu akan bayar hutang kita. Baik. Betul? Kan? Jadi tolong stop cakap hibah untuk bayar hutang. Tak. Hibah dia tak boleh tolong bayar hutang. Hibah is pemberian hadiah pada orang. Bukan ada udang sebalik batu. Orang kata apa? PS tolong bayar hutang aku. Tak ada. Bukan macam tu. Patut kita PS lah. Baik. Tolong bayar hutang aku kan. Macam tu. Tak betul cara kita bila kita menjual. Orang kata bila kita nak menolong, membantu klien kita untuk buat cara macam ni lah kan. Sebab dia ada cara lain, which is yang macam Kak Fah tunjuk tadi tu, hibah takaful ni kita sertakan dengan surat ikatan amanah. Itu kita boleh suruh klien pergi cari estate planning company mana-mana lah. Itu baru lengkap kita bantu klien kita. Jadi bila klien dah nampak kita membantu macam tu, you rasa klien nak tambah lagi tak warisan plus dengan you? Of course. Satu warisan plus untuk anak-anak, satu warisan plus untuk hutang piutang. So far bila Kak Fah gunakan pendekatan macam ni memang closing ratio itu jadilah tinggi. Cik Rahman rasa? Cik Rahman rasa macam mana? Macam tu lah Kak Fah. Saya nak kongsikan satu cerita. Saya dah pernah dalam satu ketika tu, saya ada seorang kawan saya meninggal dunia. Sahabat saya meninggal dunia. Dan kami ni ramai-ramai alumni buat inilah biasalah, jom kita masukkan duit dalam tabung, kita nak serahkan kepada isterinya. Okey, sumbangan kita lah, sedekah kepada arwah isteri arwah apa semua. Jadi pada malam tu kita buat baca Yasin ramai-ramai baca Yasin. Jadi lepas habis baca Yasin tu kita pun bincang. Okey, kemudian bincang-bincang macam mana nak masuk duit ke siapa. Lepas tu nak dijadikan cerita, terbuka cerita, arwah ni sebenarnya ada hutang dengan beberapa orang alumni sekolah saya lah kan. Lepas tu, dan orang yang pemberi hutang itu adalah sama-sama dalam majlis bacaan Yasin tu, majlis tahlil tu.
Jadi mereka mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita kumpul-kumpul duit sedekah ni, kita tolak hutang, mana-mana hutang yang siap-siap. Duit sedekah ni, nak bagi sedekah kepada isteri tu, kita tolak. Mana-mana yang dia ada berhutang tu, kita tolak siap-siap. Jadi kita ambil. Siapa yang pernah memberi hutang, kita ambil. Kita selesaikan hutang dia. Jadi berlakulah pertelingkahan, orang kata perdebatan malam tu. Kita bagi duit ni nak bagi kepada isteri dia, mana tahu dia nak pakai duit. Lepas tu yang ada pula yang kata, kita kena tolong selesaikan hutang dia apa semua. Jadi pada malam tu saya pun rasa macam sedih lah. Sebab saya membayangkan arwah tu baru je meninggal siang tadi. Malam ni kita berkumpul untuk baca Yasin, untuk sedekahkan kepada arwah, tahlil, tanda penghormatan. Tapi dalam pada kita berkumpul nak mengumpulkan duit, nak bagi sedekah kepada isteri arwah, tiba-tiba buka cerita hutang dan ada pihak-pihak yang kata daripada duit yang dikumpul tu, bayarkan dulu hutang dengan kawan-kawan dia, baru bagi dekat arwah. Jadi saya tersetak sebenarnya pada malam tu sebab saya rasa macam ni dia, macam mana pengakhiran aku nanti. Jadi saya setuju mengapa Kak Pah cakap tadi tu. Tak ada orang pun boleh tolong selesaikan hutang kita, melainkan kita yang merancang macam mana cara hutang kita patut diselesaikan. Betul? Itu pengalaman saya sendirilah. Sebab Cik Rahman kena faham, hibah maksudnya apa? Pemberian. Bila kita dah beri, macam mana kita nak minta balik? Betul. Bila kita dah beri dan kita suruh dia bayar hutang, kalau dia tak bayar hutang, adakah berdosa dia? Tak. Tidak. Jadi kita buat perancangan untuk kita dan juga family kita. Itu yang selalu Kak Pah kongsikan pada klien kita. Sebab kita bukan saja nak memudahkan kelangsungan hidup family kita, kita juga nak memudahkan kelangsungan hidup kita kat sana. So normally macam Cik Rahman kata tadi, bila meninggal je orang akan tanya, ayah kau tinggal tak takaful? Dia tu ada tak tinggalkan takaful? Ada insurans tak? Ada. Itu normal. Sama macam kita accident. Ada cover tak? Cermin pecah, ada cover insurans tak? Automatik orang akan ingat insurans. Tapi masa kita hidup ni, benda tu lah last kali kita cari. Tapi kita kena tahu, bila kita dah tak ada, benda tu lah yang pertama sekali orang kata family kita cari bila kita dah tak ada. Itu yang selalu tengok ejen-ejen kita banyak tunjuk dalam FB, dalam TikTok apa semua, lalas tinggal quotation je. Ingatkan ada tinggalkan rupanya quotation je melambak. Dia pengumpul quotation. Kan? Which is true kan? Banyak proposal. Ya. Saya rasa benda ni, statement ni Kak Pah, bila Kak Pah sebut dalam bentuk dialog, dalam bentuk skrip, dia menjadilah Kak Pah. Kalau setakat kita tampal dekat dalam Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, orang buat tak tahu je. Tapi bila Kak Pah bercakap, dia macam kena tampar-tampar tau. Bila kita cakap, kita kena ada semangat untuk menyampaikan. Macam Kak Pah cakap tadi lah, awal kena bagi jentik sikit hati dia. Tu cara Kak Pah cakap dengan klien lah. Baik. Sebab kalau kita cakap pergi mandi, dia tak rasa apa. Bila kita kata pergi mandi, lain dia punya. Tu intonasi, cara kita cakap kena tepat. Baru dia menyengat masuk, orang kata, ke lubuk hati tu. Banyak Kak Pah ni. Dia Kak Pah, strategi final sprint. Macam mana? Memandangkan dah ni. Dah hujung-hujung ni kan. So macam Cik Rahman cakap tadi tu betul. Kak Pah masa awal-awal tu Kak Pah kulun. Bila buka je PKP tu, kulun pergi cari klien balik. Masa tu dah buka dah ni kan. Ni dah buka balik ni kan. So larilah pergi jumpa klien. Sebab sebelum ni kita dah orang kata semai benih kita dah beritahu klien apa semua kan, tak boleh close sebab kadang-kadang through Zoom kita tak tahu body gesture dia macam mana, kita tak tahu, kita tak boleh nak
orang kata influence dia lebih-lebih sebab through Zoom mana ada orang kata personal attachment tu personal, kurang. yes, personal attachment tu. So time macam ni silalah pergi jumpa klien kita, especially high net worth client. Macam Abah cakap tadi, kalau dapat seorang 1 juta dia punya entitlement dia banyak tu, so propose berapa 45,000 lebih, 8 orang kau tim. Itu kalau yang tak baru nak start daripada kosong. Tapi kalau yang dah ada orang kata shortfall 100,000 ke below 100,000 apa semua, dan 2 orang je, 3 orang je. So whatever it is, untuk kapal kena ada plan dengan strategi. 1 kali 10, 10. 2 kali 5 pun 10. So terpulang pada kita lah, we go for quantity atau kita go for quality. As long as kita dapat capai apa yang kita nak tu lah. Betul. So, review client punya kondisi, review. Try guna cara Kak Pa cakap tu. Eligibility, top up, guna jangan guna gap, jangan guna top up. Cuba tukar guna eligibility and then entitlement. You akan rasa klien tu akan rasa lain. Dia akan rasa lain. Dia rasa macam kita hargai dia, kita orang kata biarlah kita nak bantu dia untuk apa yang dia boleh mohon, tahap mana yang dia boleh mohon. Bukan semua orang boleh mohon tahap macam tu. Lain orang lain, dia punya capability. Alright. Itulah. So nak ini melati senang kan? Nak jadi MDLT, nasihat Kak Pa pada kawan-kawan di luar sana ramai-ramai ni yang terkesima dengan Kak Pa kau punya idea. Normally bab strategi lah, semua bab plan dengan strategi. Baca Kak Pa punya strength maybe in estate planning kan, jadi kita fokus on apa yang boleh bantu klien untuk settle, untuk ringankan beban dia untuk estate planning, pengurusan estate planning dia nanti. So baca Kak Pa pesan juga tadi, kalau kita nak bagi solution pada klien, kita kena tunjuk problem dulu kat klien. So daripada situ baru klien tahu orang kata keperluan takaful tu kenapa. Sebab dia dah nampak apa yang kita nak bantu dia ni. Bila kita bertanya dia, macam Kak Pa tanya Cik Rahman, Cik Rahman, lepas pergi ni pergi mana, lepas pergi ni pergi mana, Cik Rahman pun tak boleh jawab. So sama juga, klien pun tak tahu. Bila tak tahu, kita akan tunjuk kat dia, oh kalau dia pun tak tahu, you rasa waris you tahu, then dia akan nampak dekat situ, oh tak boleh, aku pun tak tahu, waris aku lagi tak tahu, so aku buat sekarang untuk aku. Bukan untuk orang lain, kita kena bagi tahu klien, bukan untuk orang lain, untuk dia dulu. Lepas tu baru kita plan untuk kelangsungan hidup orang kata anak-anak kita lah. So normally orang akan cakap memanglah susah nak cari high net worth client. Kalau kata we go for big premium kan, kita cari high net worth lah. So memang orang akan cakap susah lah nak dapatkan benda ni semua daripada orang nak cari high net worth client ni. Kak Pa always said that believe in your dream, anything is possible. That's why Kak Pa suka quotes. Kak Pa memang kalau agensi Kak Pa, diorang tahu Kak Pa memang suka quotes. Contoh macam ni, a goal without a plan is just a wish. And then it always seems impossible until it is done lah. Benda tu akan bagi kita macam, oh okay, there's truth behind it, so you have to work for it lah. Reset, adjust balik, reset, re-adjust, restart, refocus, how many lah nak kena buat tu, buat lah. As long as your goal remain, your method change according to your plan. Wow, saya rasa sangat-sangat berterima kasih dan rasa sangat bertuah sebenarnya dapat malam ni bersama-sama mendengar Kak Pa. Ada orang tanya ni Kak Pa, tanya Instagram dengan FB Kak Pa lah kan? Follow ni, dah ada follower dah ni. Bagi IC cepat. Bagi IC terus, ambil.
Alright. Okay, so saya rasa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Pa atas kesudian untuk berkongsi pada malam ini. Nampak mudah, nampak simple, tapi Kak Pa sebenarnya sangat-sangat knowledgeable dan dia faham macam mana nak menggunakan ilmu estate planning sebenarnya ya. So cuma cara Kak Pa present tu adalah cara present yang sangat santai, yang klien senang faham, tak complicated tapi senang faham, dan dia akan rasa terpanggil ataupun dia rasa macam alamak, iyalah, betul lah, step back kena kan dengan Kak Pa kan. So this is something yang saya rasa ramai pada kita boleh belajar pada malam ini, idea-idea yang baru yang Kak Pa kongsikan pada malam ini, dan juga segmen-segmen market yang mungkin kita boleh concentrate. Dan now since kita dah masuk kepada fasa 2, ada yang pergi ke fasa 3 kan, maybe ada certain tempat yang dah ada pergi fasa 4, Labuan rasanya ada fasa 4, dan so this is the best time untuk kita pulun lagi all out, and one of the best plan yang kita ada adalah definitely adalah Progress and Warisan Plus. Jadi kalau saya boleh kongsikan sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Progress and Warisan Plus telah pun membantu rakyat Malaysia. Kita pergi kepada next slide sekejap. Next slide please. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang warisan diperkenalkan daripada tahun 2016 sehinggalah ke tahun 2020, seramai 231 orang ataupun family telah pun mendapat manfaatnya melalui plan perlindungan kebiasaan warisan dan juga Warisan Plus, yang mana sejumlah 72.4 juta telah pun dibayar sama ada dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk debt cancellation. Ya, itu berbalik kepada bagaimana cara waris menguruskan duit itu. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, it's not a small amount. 72 million is a big amount of money, right? It's a big amount of money. So whoever yang dapat bantuan daripada warisan dan juga Warisan Plus, definitely waris-warisnya telah pun setidak-tidaknya diringankan beban dan dapat meneruskan kelangsungan hidup. Apatah lagi kalau kita lengkapkan lagi pelan perlindungan ini dengan penyelesaian ataupun nasihat-nasihat yang lebih komprehensif, seperti yang Kak Pa kongsikan tadi tentang bagaimana kita boleh bawakannya kepada debt cancellation, seperti penggunaan trust deed ataupun power of attorney, surat ikatan amanah. Completekan the whole estate planning package. Tidak perlu terlalu kita kena ada ilmu itu kan. So mungkin apa yang kita dapat belajar daripada Kak Pa pada malam ini adalah something yang ya Allah kan, saya pun rasa puas hati lah saya dapat panggil Kak Pa, dapat jumpa Kak Pa. Alhamdulillah kan, saya sangat-sangat puas hati sebab yelah kan, saya nak dengar sendiri apa sebenarnya Kak Pa buat ni kan, macam mana Kak Pa buat. And only with Warisan Plus, Kak Pa adalah MDRT 2021. Kak Pa, next goal COT? InsyaAllah tengah InsyaAllah. Kawan-kawan, kita doakan Kak Pa jadi COT pula tahun ini, InsyaAllah kan. Sama-sama kan, kita doakan semoga Kak Pa berjaya untuk mencapai COT. Jadi terima kasih Kak Pa, juga nak berterima kasih pada tim Cik Rahman sudi jemput untuk kongsi sikit ilmu yang Kak Pa ada ni. Kalau ada silap salah tu minta maaf banyak-banyak, yang betul tu daripada Allah, yang tak betul tu definitely daripada Kak Pa lah. So kalau ada pertanyaan kemudian bolehlah PM ke DM ke macam tu lah. Kita kongsi-kongsi orang kata apa, ilmu yang kita ada untuk sama-sama kita bantu klien kita, especially orang Melayu kita, untuk kurangkan harta beku ni. Sebab as of now harta beku tu dah almost range dalam 70 ke 90 juta bilion. 90 bilion ya. Bilion. So in the latest one 90 bilion dah. 90 bilion, and about 85% 90% tu adalah orang Melayu. Ya, betul. Orang Melayu kita ni kaya. Masalahnya tak sampai kepada waris. Lambat sangat nak menyampaikan. Jadi kita orang kata apa, kita bantu klien kita untuk tak termasuk dalam golongan betul Kak Pa, harta pusaka, harta beku ni. Itulah puzzle yang terkeluar tadi tu Kak Pa. Puzzle yang terkeluar. Orang selalu tertinggal yang itu. Baik.
Baik Kapa, sekali lagi kami daripada Takabur Business Management mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapa. Sama-sama. Sangat-sangat cemerlang, sangat-sangat hebat pada saya. Thank you so much. It is a privilege for us, dan saya percaya ramai rakan-rakan semua dapat belajar banyak daripada Kapa malam ni, dan insyaAllah kita go stronger. Bulan ni kita pun dah start non-medical limit of 5 million kan? Kita boleh buat non-medical limit of 5 million. So this is the best time untuk kita offer eligibility of Warisan Plus. Cari klien yang eligible. Klien kena rasa eligible kan? Kita cari the klien yang bagus-bagus, yang berkualiti, yang mempunyai eligibility untuk sign up Warisan Plus bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih bersama malam ni. Lebih 700 orang malam ni bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. And thank you so much. So all the best pada semua. All the best Kapa. COT tahun ni, InsyaAllah. Dan kita sama-sama pastikan bulan ni September kita ada lagi lebih kurang dalam 8 hari 9 hari lagi sebelum kita closing kita punya third quarter, sebelum kita masuk final quarter. Jom kita start bina momentum dengan Warisan Plus. Complete your estate planning with Warisan Plus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tonight I'm gonna have my say.